Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita, perkongsian pengurusan emosi kita. Dan pada malam ni kita kongsikan satu tajuk sihat, maknanya daripada muda sampai ketua. Dan tetamu saya pada malam ni insya-Allah bersama dengan Abang Amy Search. Okey, seperti biasa kita mulakan dengan Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muktaf Mukafi Rasul Nahim Rasul Rahah Kamil Iklil Mudasir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakiruh Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun Alaikum Ma'alum Syahir Syahid Syahid Mashhud Bashir Mubashir Nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Munzir nurun sirat misbah huda Mahdi munir da'in mad'u mujib Mujab hafi afu wali hakku Qawi amin ma'amun karim mukarram Makin matin mubin mu'ammil wasul Zu kuwatin zu hurmatin zu makana Zu izin zu fadlin muta' muti' قدم صدق رحمة بشرى غوص غيث غياس نعمة الله هدية الله أروات وثقة صراط الله صراط مستقيم ذكر الله سيف الله حزب الله النجم الثاقب Mustafa Mujtaba Muntaka Ummi Mukhtar Ajir Jabbar Abu Qasim Abu Tayyib Abu Ibrahim Musyafa'un Syafi' Salih Muslih Muhaiminun Sadiq Musadik Sidkun Sayyidul Mursalin Imamul Muttaqin Qaidul Ghururil Muhajjalin Khalilur Rahman Barrun Mubirrun Wajihun Nasih Nasih Wakil Mutawakilun Kafilun Syafiq Mukim Sunnah Muqaddas Ruhul Qudus Ruhul Haqi Ruhul Qisti Kafin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Khatibul Umami
alamul huda kashiful kurabi rafi'ur rutabi izzul arabi sahibul faraji asma'un nabi sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita maknanya berada dalam perkongsian kita. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar semua sedang penonton, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah serta abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian dan para nurtizen sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah daripada mana-mana tempat, daripada semenanjung Malaysia, daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada utara, alhamdulillah, daripada Sydney, kita daripada Sydney, Australia, kita ada daripada Singapura, alhamdulillah, kita berada di maknanya walaupun dunia yang mana luas, tetapi sebenarnya kita dirapatkan dengan benda-benda perkara-perkara keimanan, perkara berkaitan dengan berpesan-pesan ke arah kebaikan dan berpesan-pesan ke arah kesabaran. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin. Oh, Florida ada. Florida. Sekarang tengah apa tu? Tengah tunggu buka puasa. Buka puasa kita. Rasa tengah nak sahur tu. Daripada Florida kita ada. Daripada US. Alhamdulillah. Pakistan siayah Pakistan, Malaysia, Pakistan. Ada tak daripada Pakistan? Ikuti tak malam ni? Pakistan. Pakistan dengar tapi boleh cakap Melayu kan, benar-benar faham sebab kalau cakap saya bersyarah dalam bahasa Urdu lah. Maksudnya mana Pakistan, Hindustan, takut kena pakai subtitle pula ataupun ada orang kecil tepi ni dia macam ni. Okey. Tadi kita bincang mengenai Asma'un Nabi kita kongsikan permulaan dengan Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana 201 gelaran nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So jadi apabila saya ada buka kitab syarah Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, so siapa yang nak ikut, maknanya boleh ikuti subscribe YouTube channel saya. Maknanya maksudnya mengenai syarah Asma'un Nabi kan ada kan. Okey, so jadi malam ni insya-Allah kita bersama-sama dengan Abang Amy Search kan, dan kita sedang menunggu untuk mana Abang Amy Search masuk. Okey, cuba kita tengok sekejap kan, adakah dia sudah. Okey, bismillah. Belum lagi nampaknya. Belum lagi. Ya, okey. Belum lagi nampaknya. Okey. Period. Itu memang. Okey. So jadi okey. So ini maknanya jadi okey. Sudah. Okey, sudah. Okey bang, sekejap bang ya. Tak perasan tadi bang. Aku ini kenapa tak perasan? Tak ada. Kenapa tidak ada? Sebentar ya. Tak adalah. cuba tak. Okey, jap. Okey. Sekejap. Oh, abang masuk tapi tak request rasanya. Jadi mungkin abang masuk tapi abang kita tak request. Okey, mungkin boleh tolong. Maksudnya ada masuk. Saya nampak tadi abang menyapa kan, tapi mungkin tak request untuk masuk. Okey, sama-sama tu. Okey, sudah ada request. Okey, masya-Allah. Okey, kita sedang tunggu Abang MSS. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Ya, bagus alhamdulillah. Lama tak jumpa Betul bang. Lama sangat tak jumpa. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Kalau alhamdulillah. tengok Ustaz diving lah kan. Waduh, masya-Allah, masya-Allah. Cakap Abang pun bila Ustaz nak ajak kita ni insya-Allah, insya-Allah. Abang dalam ke depan dah diving, kita bawa je lagi. Alah, mana kita dah lama dah berkarat, dah bercenawan dah tu dah. Dah lama dah. Cenawan. Okey, baik. So terima kasih Abang sudi bersama kita pada malam ini. Nampaknya peminat abang semua dah piwit abang tu. Okey, piwit. Okey. So jadi alhamdulillah, maknanya syukur alhamdulillah kita dapat bersama abang pada malam ini. Kita nak penuh sikit belakang sikit. Okey. Kena belakang sikit. Belakang sikit. Okey. So, jadi pada malam ni kita akan kongsikan mengenai mana aktif saya tengok abang punya IG, abang cukup aktif sebenarnya kan. Dan satulah rahsia maknanya abang tak nampak maksudnya nampak sentiasa muda Ya, alhamdulillah. Alah, okey. Ustaz pun sama juga. Oh, ya. Daripada dulu jumpa kat Syalam ni Masjid Syalam tu sampai sekarang. Ya. Okey, sama. Okey, mungkin abang boleh sebagai mukadimah dia abang kongsikan macam mana cara abang maknanya mengekalkan maksudnya Mengekalkan. Orang ni macam mengekalkan. Aktif, nampak muda. Sebab gini bang, kadang-kadang kita tengok orang kan dia sebenarnya bukan saja rupa tau, tapi dia menggayakan diri dia tua. Kalau saya tanya kan, apa khabar? Alhamdulillah, saya ni beginilah. Tapi dia orang macam tu, dia muda tapi dia campur orang tua dia. Lepas tu dia campur kita, dia nak tunjuk yang dia ni tua lah. Dia ni orang tua. So dia nak jadi orang tua. Betul. Gaya suara badan dia alhamdulillah. So dia bercakap pun dia bercakap pun macam dengan kita macam adik-adik dia rasa macam dia tu. Dia kau kena hormat aku ni orang tua gitu. Ya betul. Okay. So ini mungkin abang boleh sebagai mukadimah dia behind the scene mungkin kita punya Nurtizen bang, kita panggil dia orang ni Nurtizen. Nurtizen. Bukan netizen lah, biar nur cahaya sikit. Nur cahaya sikit kan. Netizen ni biasa kutuk orang sana sini, kita panggil Nurtizen. Kita ada cahaya lah. Tiap perkataan tu mesti ada jenis nur kan. Betul. Mungkin abang boleh kongsikan macam mana abang boleh aktif sampai sekarang lah. Sebenarnya apa benda yang membuatkan abang sentiasa aktif? Kerana bagi saya dia kena saya kena selalu, yalah kita punya badan kita mesti selalu sihat. Kita orang semua nak sihat. Tapi nak sihat takkan sihat macam aku nak sihat. Dia duduk dia kena beriadah selalulah. Buat apa, aktif dengan orang, pergi cycling, saya pergi diving, saya pergi skydive. Masya Allah. Panjat gunung kan. So jadi dia makan yang baik, especially makan tu bukan jaga sederhana. Saya macam saya makan sana tak terlalu macam ekstrim sangat dengan food. So jadi makan pun makan saya ni makan lebih-lebih, besok saya dah relax kan. So jadi dia and then saya ni kadang-kadang selalu dipentas. So jadi kena ada selalu you have kena stamina lah. Lepas tu saya kat rumah ni memang lebih-lebih macam COVID ni duduk rumah kan, lagi saya banyak buat kerja. Banyak pokok lah, terbang pokok lah, tanam pokok lah kan. Nak mengucat sana lah, mengucat ada dia. Itu hari saya mengucat 3 hari siap krem belakang ni. tapi maknanya nak dah biasa aktif tu nak aktif juga kan. Tak boleh nak duduk diam. Bangun pagi biasa lepas sahur, so lepas solat semua mengaji sekejap. Lepas tu dalam pagi saya akan buat kerja dulu lah. Buat kerja dulu. Okey, satu lagi boleh konti lah. Saya pagi kalau bangun Dulu saya tak pernah sarapan. Pagi saya minum 1 botol air. Saya minum few gelas air situ. Orang kalau pergi makan kawan saya, dia orang ajak saya breakfast, saya tak pernah breakfast. Saya breakfast saya air sejuk je. Air sejuk je. So jadi saya jarang breakfast. Saya makan tengah hari saja. Masya Allah. Macam tu. So jadi
teruskan. Betul. Okey. So jadi Ah. bila dah kita dah masuk 50, so jadi saya tengok kawan-kawan saya dah masuk 50, diorang ni semua macam banyaknya macam duduk rumah macam retirement lah kan. Tak aktif apa. Saya cakap korang ni. Ya. So most of the kawan-kawan saya yang masih muda-muda di kampus, saya balik kampus je kan, korang ni macam Pravin Mak Saman lah kan. Remit pasaman. Ada yang korang ni, ada kawan-kawan saya yang macam saya tua daripada 10 tahun. So diorang cakap, korang buat apa ni kan? Korang buat apa? Korang I mean, kita punya badan, kita kena jaga. Itulah Betul. bahkan Betul. kita punya fardu ain kita kan. Betul. Dia punya kita kena tahu lah selalu dan juga kadang pergilah medical check up. Tengok juga okey tak? Apa ni kolesterol ni kan so because pagi paling best sekali pagi kita beredar pagi lah. Selalu saya kalau hantar nak sekolah, lepas sekolah hantar dia sekolah, saya pergi kat Taman Tun tu, dekat belakang tu ada bukit Kiara tu saya akan jogging ataupun jalan. Gitu kan. Bagi peluh sikit bang. Bagi peluh memang kira rutin. Abang tadi kata sebut abang terlibat dengan skydive Skydive. Saya sebenarnya terlibat dengan skydive kan. Cuma memang apabila maknanya kita berada dekat atas tu, waktu saya memula waktu saya bersiap-siap, ada satu kapten dia tengok saya tau. Dia kata kerana dia dapatkan saya, dia kata Ustaz takut tak Ustaz? Saya kata selaku manusia saya takut juga lah. Saya kata kan, suspend juga lah. Dia kata Ustaz, nasib baik Ustaz kata Ustaz takut Ustaz kan? Orang skydive ni yang tak takut Ustaz, dua golongan je Ustaz. Sama dia tu dua bodoh atau dua gila Ustaz. Saya pun suspend kalau Ustaz kata Ustaz tak takut. Okey. Apa yang menjadikan abang terlibat dengan skydive? Ada Skydive ni lah kalau terlibat ni orang rumah kita lah. Tiba-tiba dia kata, "Yang besok pagi I dah register tu you skydive." Dia cakap, "You ni ya ke?" Saya diam. Saya ni bayangkan tu. Okey, saya tak suka naik roller coaster. Saya tak suka naik roller coaster. Bukan takut, saya tak suka dia punya adrenaline tu kan. Rush tu kan, saya tak suka. Jadi saya bayangkan, okey, lepas aku terjun berapa second baru dia kembang kan. Payung tu, macam tu aku mesti bayangan itu. So diam je. So besok pagi saya pergi sampai dekat diorang tunjuk pakai apa tandem tu kan. So lepas tu bila naik atas tu naik atas tu naik tu tahu kenapa bila nak terjun ni kan. Makin lama kita awan ni dah macam dah sampai tu. Bila nak terjun ni. Lagi bila dia buka je di pintu kan. Okay guys kan. Tapi air macam okay. Tapi dia punya kita tak pernah macam saya rasa naik roller coaster tu lagi teruk daripada skydive. Okey. Skydive ni kita ingat kita nak ada dia punya adrenaline yang jatuh tu kan. Tapi sebenarnya yang itu yang paling best sekali kan. Waktu sebelum dia punya dia punya free fall tu, itu yang paling best. Kan? Free fall tu paling best. So kita macam wah terbang atas angin, wah best dia kan. Okey, betul. So tu salah cuma saya belum try solo lagi. Nak juga tengok solo. Okey. Okey bang. Bagi pendapat abang, adakah abang ni jenis orang introvert atau extrovert? Mana introvert ni mendapat tenaga dengan senyap sendiri ataupun extrovert lebih suka mendapat tenaga dengan ramai-ramai? Bagi abang, adakah abang introvert atau extrovert? Saya because kalau macam saya kalau macam contoh saya pergi Annapurna Base Camp. So saya pergi Annapurna Base Camp 2 tahun lepas dah. Saya adalah orang yang paling lambat last dia sampai. Masya-Allah. Okey. So, tapi saya jalan seorang, saya suka jalan macam enjoy the scenery. The view lepas tu, tapi saya dapat energi saya dengan seorang. So jadi bila ramai tu macam dia lain sikit. Okay, so macam saya pergi Annapurna Base Camp tu, orang rumah saya semua dah sampai. Saya tak sampai lagi ni. Tak sampai lagi ni. Lepas tu dia orang semua walkie-talkie. You know, waktu tu masuk
time tu masa quite crucial jugalah, masa nak sampai tu berapa, I think lebih kurang 200 meter tu kali dia punya dia snow tau, snowing, salji. So salji saya macam wah salji lah saya tengok. Lepas tu saya tak pakai, masa tu tak apa sejuk sangat. Saya tak pakai sarung tangan. Lepas tu kejap lagi bila habis salji tu, dia punya kabut semua turun. So saya rasa macam, so saya punya belakang belakang tekuk dah bunyi ting tau. So saya kata, ni nak jadi ni kan. So saya suspend dia. So dia kata, you have to walk. Pasal bila kita nak sampai sana kan, kita punya oksigen semakin kurang. So kita jalan 3 step kita betul. Kan? Tapi alhamdulillah akhirnya sampai juga kan. Itu best experience lah. First experience saya dekat pergi Mount Kinabalu lah. Kinabalu betul. Itu best lah. Mount Kinabalu. Saya juga pergi diving. Diving ni dua orang dulu bila kat rumah saya cakap nak pergi diving. So pada saya diorang ni gila pergi diving ni. Diorang tak takut mati ke gitu tau. Cakap, kenapa dia nak risk diri diorang dalam keadaan begitu kan. Tapi tapi dia mengajar saya macam sebenarnya kita mati di mana-mana je. Di mana-mana je. Kalau aku tak diving kat sini, kalau hari ni aku tak mati kat sini, aku mati kat darat. Kan? So macam itu. So saya dah jadi macam, jadi saya tidak ada rasa macam apa-apa lagi. So saya boleh overcome dia punya apa kata tu, ajal tu di mana-mana saja. Ajal kita jadi macam itu kan. Sama bila skydive kan. So bagi saya dah okay, aku dah self, tapi maybe kalau dah jadi macam itu lah kan. Betul. So apakah terlibat dengan diving juga pekerjaan rumah juga ni? Semua rumah ni gila lah ni. Yang dia kata you kena jadi you tak boleh macam ni, kalau tidak you jadi macam kawan you jadi private Mat Saman dia kata. Private Mat Saman. So you kena aktif. Dia tahu saya berpeluh selalu lah. Tapi sukan-sukan dia pergi diving, pergi apa semua, macam saya selalu tengok dia pergi dengan kawan dia kan. Saya perhati je kat dia nak pergi diving kan. So bila dia cakap dia cakap dia nak gila ke apa kan. Lepas tu pertama kali dia ajak saya pergi naik Mount Kinabalu. Saya marah, dia kata, awak ni gila nak ajak saya pergi Mount Kinabalu. Awak tahu umur saya dah berapa? Dia kata. Saya nak naik lutut saya kuat lagi ke? Dia kata you can do it yang. So lepas tu saya ingat lagi dia tertinggal kasut kat rumah. Dia nak pergi hiking kat Bukit Kasing. So, saya dekat rumah, dia kata, yang I punya kasut tertinggal lah, you boleh hantar tak? Saya pun naik motor hantar. Sampai sana dia kata, yang kita orang ada satu ni dengan geng-geng ni. Buat apa kata kalau kita pergi Mount Kinabalu ni? Saya cakap, you ni gila. Saya macam gila ke nak ajak pergi Mount Kinabalu? You tahu tak umur saya berapa? Nanti besok saya turun bawah, saya ni atas tertimpang kan. Boleh Kenry. So lepas tu saya pun termenung dengan kawan dia. Saya okey setuju lah. Jom semua tu ni. So lepas tu nak pergilah cari pakaian nak pergi kan. All kita punya gears nak naik Mount Kinabalu. So bila saya setuju, saya dah tengok kat saya punya Pinterest, saya dah tengok. Saya pergi cuba tengok Annapurna Base Camp tau. Saya tu okey, aku nak pergi Annapurna Base Camp. So bila saya pergi cari saya punya gear, dia kata nak pergi mana? You nak pergi mana? I nak pergi Annapurna Base Camp. So I pergi naik Mount Kinabalu pakai Annapurna Base Camp punya gear lah. Annapurna gear. So saya punya azam tu. So lepas tu saya train tak lama lah pergi Mount Kinabalu. So waktu dia train tu, first time dia train, okey nak tengok saya okey ke tak okey. So dia ajak pergi Batu Cave, naik tangga Batu Cave tu kan. Tengok saya boleh ke tidak macam pergi Mount Kinabalu ni. Pergi Bukit Kasing. Wah, kau okey okey dahsyat juga kau. Okey, aku macam okey punya je kan. I can do it dia kata kan. So saya pergi lah, saya ada show dekat Tawau tak lah tu. Lepas tu daripada Tawau tu saya terus pergi naik ni. Tapi kelakar lah juga. Dengan foto-foto kenal kita kan. Sekali ada satu kakak tu dia sampai atas, dia sampai dekat dapat rata je. Lepas tu dia something wrong dengan lutut. So jadi dia orang bawa turun dengan stretcher tau. So dengan stretcher tu budak-budak tu, weh mister dengar cerita tu I cakap korang ni bapak aku malu. Tapi I turun paling lambat sekali. Pasal apa I turun Mungkin Kinabalu I tidur, saya berehat dekat
800 terlama juga. Dan makan Maggi, saya tidur kejap turun. Saya pukul 8 malam saya dekat dalam hutan lagi turun. Oh, okey. Diorang tu saya sampai bawah pukul 9. Tapi best experience lah. Pengalaman yang bagi saya takkan lupa lah mungkin balik tu. Masya-Allah, masya-Allah. Ustaz dah sampai ke? Kena malu tak? Saya bukan hiking kurang sikit. Okey, kurang. Benda-benda yang lain, benda yang terjun, menyelam je. Yeah. Nanti kita menyelam sekali Boleh insya-Allah. Abang dulu biasa menyelam di mana? Saya pergi dekat Bali, Masya-Allah. Aceh. Oh. Aceh. Bali tu di Mantare ke? Bali Tengok kita pergi kat mana? Alamak, apa nama? Apa? Tulamben. Oh, tengok kapal. Tengok kapal. Kapal tu. Kapal tu. Tapi saya tak suka dia punya ni. Saya tak suka pasal turun daripada tepi tu kan. Saya macam Ya. saya tak suka. Tapi Aceh baik. Aceh cantik. Dah pergi Aceh ya? Aceh dah. Aceh memang. Saya pergi Sophie Lake tu, 50 meter. Masya-Allah. Oh, 50 meter kan. Okey. Mula-mula 30 meter, apa perasaan abang? Mula turun. Turun. Tapi masa pergi dekat Sophie Lake tu 50 meter. So 50 meter tu dia banyak betul obor-obor tau. Obor-obor. Tapi dia bukan obor-obor yang bahaya. Dia tolak dengan jari lah. Turun sampai kat bawah Kalia Tadek tu satu Marble Reef. Besar Marble Reef. Betul. Rezeki lah kan. Masya-Allah. Kita tengok je Marble Reef tu besar betul. Besar, beja besar. Masya-Allah. So kita kejar dolphin kan. Dolphin kejar dengan bot kan. Lepas tu terjun kan. Gila. Okey. Jadi sebelum abang terlibat dengan maknanya benda yang ekstrim juga lah kan. Duduk payung lah, diving lah, hiking lah. Dulu aktiviti abang sebelum tu lah apa? Banyaknya. Macam bukit cycling. Cycling. Saya suka buat kerja macam kalau datang rumah saya Ustaz, keliling rumah saya ada pokok semua, saya tanam pokok. Lepas tu saya suka buat kerja rumah, ada je saya buat. Nanti saya suka decorate rumah macam office saya buat kerja seorang saya buat. Kan? Beli batu, beli apa saya suka design kan. Begitu lah. So saya macam itu lah, buat kerja saya buat. Dulu masa lepas sekolah, kita kerja kontrak kan. Dulu kerja. So jadi kita dah biasa benda tu lah. Rumah saya ni DIY lah. Kalau belakang store tu gaji elektrik lah apa semua complete lah. Semua ada. Semua ada. Okey bang. Macam mana abang terlibat dengan seni? Adakah memang jiwa ke ataupun mungkin ada orang yang maknanya mengajak abang untuk terlibat dengan seni? Saya masa tu saya macam suka dengar lagu lah. So saya seorang yang pemalu sebenarnya. Okey. So saya beli gitar, masa tu saya suka dengar lagu, tapi saya punya ni tak suka saya dengar lagu-lagu rock ni lah kan. Kau dengar lagu apa, lagu semayang kau ke kan? Okey. So dengar, tu lagu apa tu kau dengar? Lagu ni dia apa? Tu lagu apa tu? Lagu kau pun dengar dia mah. Lagu semayang kau tu kan? Kena marah. So lepas tu saya lepas saya kerja habis sekolah, kita kerja sekolah pun okey je lah, tak sekolah tinggi lah Ustaz kan. Jadi saya tak suruh dia kata, kau besok kau sekolah kau tak pandai, kau nak kerja apa? Tu kau nak kerja kontrak. Kau ingat senang nak ni. So bapak ayah pun cakap, kau pergi cuba minta kerja-kerjaan ke, hantar pergi. So dulu surat khabar kan, borang-borang minta kerja kan. Betul. Tak dapat ayah, mana dapat ni. Kau minta polis tak dapat, minta askar tak dapat kan. So jadi lepas tu saya cakap, okey dah habis sekolah, saya dengan kawan saya kata, okey main jom kita kerja ni lah, kerja kontrak. Dulu kita kerja kontrak lah.
Kerja kontrak kerja buat perumahan kan. Dulu mana ada orang luar kan. Semua budak kampung daripada Batu Puat, Lamua pergi bandar kerja kan. Mana ada orang luar sekarang je kan. So pergi lah kali pertama. So dia badan masa kecil lepas sekolah kan. Dia tu hari ni kerja ni tapi kita kuat, dia kata, kawan saya kata kita mesti lepas 3 hari ni. So kita kerja satu hari RM7, bancu simen kan. Bancu simen kan. Satu hari RM7. So dapat gaji gaji tu dapat saya beli gitar balik rumah kan. Budak magian kan. Kat kampung magian kan. Macam brother nak beli gitar kan. Sekali beli gitar saya ingat RM22 lah kan. So saya beli gitar tu. RM20. Balik rumah beli gitar dengan harapan balik rumah bagi tak kena marah pula dengan Arya kan. Kau pergi beli gitar nak buat apa? Kau beli makan je kan. Ini gitar, tanya kau dapat duit, bagi mak kau duit, bukan beli gitar kan. Ya kan. Kita selalu kena marah dengan Pak Ayah tu, dia mesti malam. Tapi dia marah tapi malah dia pujuk. Kau nak main buang gitar tu main baik-baik, betul-betul ini kan. So saya main, belajar main itu saya mengira tu. Kalau main kat depan rumah tu, orang-orang neighbor datang, suara awak ni sedap tau je kan. Ya ke? Suara awak sedap. Oh ni. So sampailah saya masuk asrama, lepas tu saya ambil kos kimpalan kat pusat assembly. So kat situ kawan saya sebelah saya tu dia paling main gitar. So kita nyanyi lah. So budak-budak tu kau boleh nyanyi. Tapi saya tak pernah nyanyi kat public. Kalau ada orang kahwin je, talent time kat kampung je Mi. Dia kawan-kawan saya masuk, Mi kau masuk lah. Alamak, tak ada, tak suka lah kan. So I macam ada rasa macam malu. Macam malu lah. Sampailah saya bila sampai kat hostel tu, kali pertama saya nyanyi kat rumah kawan saya punya kakak dia yang kahwin. Nyanyi gigi pun lutut. So jadi lama-lama saya makin ramai orang cakap saya boleh nyanyi. So jadi saya mula nyanyi kat orang kahwin lah. Selalu main nyanyi kahwin, ikut band, main kahwin. Last kali lepas tu kita, kawan saya ajak nak pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. So cakap dengan mak kita. Nak cakap mak kita dengan bapak kita pun macam tak mana aku nak cakap ni kan. So dia kata, kawan saya kata, kita kena pergi Kuala Lumpur, kita stay Kuala Lumpur, kita kena praktis sebulan. Masa saya kerja, saya pun cakap dengan mak saya, saya nak pergi Kuala Lumpur lah mak, cuti. Padahal saya kerja tau, saya cabut kerja tau. Kali saya balik mak saya kata, kenapa kau cuti lama sangat ni? Kau pergi mana? Tak ada, pergi ambil cuti. Kau jangan main. Ni ada kau cakap kau cuti, ni surat daripada company kau. Dia tunjuk surat dah. Surat company cakap kenapa saya absent kan. Pecah lubang lah. Company sudah report lah. So jadi lepas tu saya cakap, saya terus terang lah dengan mak saya, dengan ayah saya cakap, saya ingat saya nak jadi penyanyi lah. Tu bapa saya baru ayah cakap, apa nak pergi Kuala Lumpur, dia kata, Bik kau duduk kat sini kat rumah, kau tak ada duit pun aku boleh kasih duit. Nak makan pun kan. Pasal kita anak lelaki seorang kan. Oh masya-Allah. Tak boleh lah ayah, dia kata, takkan nak duduk kat sini kan. Apa kita nak cari duit kita sendiri kan. Mana boleh harap kat sini je. Kalau kat Johor je besok macam mana kan. Kau nak kerja ni, nak kerja gaji RM7 nak beli motor pun tak lepas kan. So pergi Kuala Lumpur lah. Ingat lagi lah masa tu mak saya, saya ingat malam tu saya keluar tu, diorang tak restu lah juga saya nak keluar, tak kasih lah kan. Tapi diam je. Masa mak saya ni dia mengajar budak-budak ngaji. So daripada dia memang budak-budak kampung tu, budak ngaji memang ramai lah. So saya nak pergi ni lepas pukul 10 lah. Jumpa dia masa saya nak cakap dengan dia, saya nak pergi ni. Macam rasa berat hati kan nak tinggal dengan dia kan. Cakap dia, mak nak pergi lah sekarang, nak tolak sekarang. Dia tak cakap apa, dia tak pandang saya tau. Lepas tu air mata dia berjurai ni kan. Jurai je, dia cuma mengangguk je kan. So lepas tu saya pun jalan lah. Itu tahun berapa bang? Tahun 80-an? 81. Waktu tu teknologi telefon pun tak macam sekarang kan? Tak ada. Saya pakai public phone lah. Kita belajar Oh. masak tu pun. Saya suka masak kan dulu. Suatu ingat kan. Mak ni makanan dulu kecil-kecil dia pergi belajar, dia pergi masak masak apa. So saya pergi public phone lah. Mak,
mak masak ni macam mana masak tu? Saya tulis tak buat pen. Saya pakai public phone tu berlari kat belah jalan sampai saya pandai masak kan. Masya Allah. Baik. Jadi sampai kat Kuala Lumpur tu lah bermulanya. Saya Kuala Lumpur mula masuk tu mula nyanyi di dekat tempat kelab tu lah. Mula tu tapi saya datang Kuala Lumpur tu memang azam saya nak jadi seorang artis rakaman lah. Jadi saya suka daripada sudut motivasi abang. Abang dah nampak apa yang abang nak buat. Maksudnya okey nak jadi satu artis rakaman. Dan macam mana maksudnya satu cita-cita tu dan kesungguhan. Kita nak belajar macam mana kesungguhan abang untuk mengejar cita-cita tu. Sebab kadang-kadang banyak anak-anak muda sekarang abang boleh sebut cita-cita tapi diorang tak bersungguh-sungguh untuk menuju ke capai cita-cita tu. Tak macam orang macam orang sebelum kita ni kan. Dia mungkin abang boleh kongsikan. Macam semangat abang tu. Semangat saya ni tak sepertinya orang tu nak dia penyanyi, tapi kalau orang tu dia ada impian dia besar, dia yang penting impian tu kena besar. Kalau you impian you kecil, yang kecil lah. So impian tu besar, so kita dream, bila kita dream big, so kita punya semangat tu nak pergi ke arah yang apa yang kita inginkan tu sangat besar. So dia permulaan tu jadi bila saya bermula tu saya dah ready tau. Saya punya mind dah ready. So because sebenarnya bila orang tengok aku nyanyi, orang mesti aku dah tahu, orang mesti tengok aku dah tahu aku kat level mana. So bekerja keras, tapi tentulah nak capai satu tahap tu ada banyak dugaan. Bila nama kita dah besar pun lagi besar dugaan. Kan? So jadi kita tanya diri kita apa yang kita nak. Soal ni apa kita tanya diri, apa kita nak dalam kita. Dan perjalanan ni sampai ke mana. So jadi semangat tu dia tidak boleh, tak boleh pandang belakang lah. Dia reset, dia fokus satu mesti nak yang tu pergi lah. So jadi dia bukan cakap semangat dia, tapi nak kena baca, tengok macam mana orang-orang yang dah berjaya, orang-orang luar yang dah berjaya dalam bidang ni. Maknanya selain daripada cita-cita macam abang sendiri, maknanya meningkatkan ilmu, kemahiran, knowledge dengan knowledge paling penting lah. Paling penting. Dan kita tengok macam kita dunia seni kita, mak kita tak suka kau nyanyi rock gini kan, rambut panjang gini tu, jadi dia tu banyak negatif. Tapi azam kita dalam tu, okey aku akan buktikan yang kau negatif kau tu adalah salah. Salah. So jadi azam dia mesti dia ada banyak pintu lah. Bukan satu pintu, ada banyak pintu lah. Banyak pintu. So kita cari apa yang terbaik. Cari terbaik. Kerana bila nyanyi ni, bila kita dah sampai kat situ tu, bila kita sampai untuk menyampai sesuatu tu, dia bukan satu yang dia tak boleh pakai macam sakat Zahir tau kan. Dia dalaman kena kuat. Dalaman dia kuat. Dalaman kena kuat. So jadi along the way saya nak sampai ke jadi seorang hotel rakaman tu, ada waktunya saya tidak ada, kita berpecah. Berpecah. Ada yang, tapi untuk pecah macam mana, balik kampung ke apa. Saya tak boleh cakap tak, aku tidak akan balik kampung je kan. Mana boleh aku nak balik kampung, aku datang sini nak jadi star kan. So aku takkan pernah balik kampung. So waktu tu saya crucial lah juga. Saya ingat lagi, kalau saya pergi India, saya ingat lagi bulan puasa Ramadan saya jual bunga itu Ustaz. Saya jual bunga plastik tau kan. So orang balik kerja dia jual bunga plastik. Bunga plastik tu puas saya sebungkus nasi Ustaz. Waktu tu. Bunga nasi kan. Saya ingat lagi kan. Maknanya kesungguhan dalaman. Apa yang aku tengok dia semua dalam ni. Dia tak boleh satu yang zahir aja. So tapi saya ingat masa malam sebelum saya buat keputusan tu, saya cakap saya cakap dengan Allah kan. Saya cakap ya Allah, aku nak jadi ni lah kan. So
Semoga perjalanan aku baik lah kat sini. Semoga kau lindungan aku lah. Aku punya perjalanan aku dia punya ni di hujung ni akan sampai yang kepada kau jugalah. Macam itu kan. So dalam tentu dalam hadis Nabi sebut kullu zin ni'matin mahsudin, maknanya setiap orang yang ada nikmat pasti akan dihasad. Yeah. So dalam pengalaman abang dalam membina kejayaan dan kejaya, pernah tak ada orang yang menghasad dan benda tu maknanya sangat menyusahkan perjalanan abang tu? Macam cara abang menghadapi dia? Saya selalu pandai akan kontrol emo saya lah. Make sure saya berhati-hati lah. Waktu tu saya lalu banyak pasal lah juga benda-benda yang ni kan. Tetapi saya believe, saya punya percaya apa saja benda dia minta kat dia je lah. Mana so saya tetap bergantung kepada Allah tu. Saya bergantung kat dia. Saya akan bergantung kat dia. Untuk saya, dulu saya nak jadi penyanyi, saya minta kat dia. So waktu ni saya diduga ataupun lalu macam ni, so jadi saya gantung kali saya kat dia lah juga. Tak ada kat siapa. Saya tak bergantung pada orang, tak. Bergantung pada dia lah. Jadi bang, saya tengok itu bezanya macam orang Johor kan, dia ada sekolah agama. Sekolah agama. Sekolah agama. Jadi maksudnya sekolah agama tu macam wajib bagi orang Johor dulu kan. Jadi at least paling kurang maknanya tetap maknanya asas tu untuk pergantungan pada Allah tu tak ada. Tidak ada. Ya. So jadi batas je, kita ni batas pun arwah ayah kita pesan. Kau dia kata kita ada batas tau, dia kata. Kau jangan lepas batas tu. Kalau kau lepas batas tu, kau tak akan balik. So kita selalu okey, ingat satu ayat tu je cakap dia. Kata kita ada batas. Kau jangan langkah batas. Kau jangan lepas batas tu. Pasal kalau kau langkah batas tu, susah kau nak balik. So saya selalu berhati-hati lah. Jadi orang-orang terdahulu tu, ini selalu kadang-kadang saya sebutkan dalam perkongsian saya bang. Maksudnya mak ayah dulu tu dia akan kongsikan falsafah hidup untuk anak-anak. Maksudnya jadi mak bapak sekarang kadang-kadang terutama bapak muda ni, jadi dia tak kongsikan falsafah hidup pada anak-anak, sampai anak-anak tu kadang-kadang mencari falsafah hidup dengan kawan-kawan. Itu yang jadi macam ayah pesan kat abang tu, walaupun pendek kan. Jangan lagi batas. Benda tu ada dekat diri. So bila kita ingat lah. So jadi kita ingat batas tu. Jangan kan. Okay. So ada orang menyapa sini bang. Dia kata sogama. Sekolah agama. Orang Johor panggil sogama. Sekolah agama. Sogama. Bukit Sarak. Okay. Saya rasa satu perkataan bahasa Arab yang mungkin abang tak lupa dalam sekolah agama Johor, Jumatun. Pasti tak lupa. Jumatun. Jumatun. Tengkorak. Ni apa? Masa dulu lain Dulu habis sekolah kita balik rumah makan pergi sekolah agama kan. Agama kan. Tapi kita tak ada rasa macam penat ke apa kan. Betul. Dulu mungkin kita sekolah dia tak banyak burden dulu kan. Buku kita tak macam dah sekarang kan. Sekarang dah balik sekolah lepas nak pergi tengok dia orang pun macam kesian kan. Penat kan. Penat letih je kan. Dulu tak ada pergi seronok lah pergi. Betul lah. Okay, mungkin saya nak tanya sikit. Macam mana abang boleh maintain badan? Pada saya nampak macam fit lah kan. Fit lah. Ketika orang lain makin berumur makin apakah ayah abang juga badan macam ini ataupun memang ada jadi? Ayah saya memang macam ini. Memang dia, tapi dia tinggi.
Okey. Saya tak tinggi. Ha. Saya tak tinggi macam macam mak saya lah, kecil je. Tapi bapak Hmm. saya, arwah ayah saya dia kecil, dia besar. Hmm. Dia orang Bugis Hmm. besar kan. Oh, ha. Arwah ayah saya orang Tongkang Pecah. Pak Ilham. Oh, ha. Okey. Mak saya Pari Lubuk. Saya dilahir Pari Lubuk, Semerang Batu Pat. Oh, Semerang Semerang. Ustaz Itu mana? saya Senggarang. Sengerang. Kat Senggarang. Tu ramai lah. Okay, saudara sana kan. So saya lahir Pari Lubuk, Semerang. Okey bang, ada netizen kita bertanya, mungkin dia suka nak untuk abang kongsikan, mungkin sebagai panduan dia kan. Macam ayah abang pesan yang cukup memberi bekas di hati abang untuk jaga batasan kan. So mungkin abang boleh kongsikan apa pesanan ayah yang bagus yang abang ingat sampai jadi panduan dalam diri abang tu. Dia yang itu satu lagi dia kata, mana-mana kita pergi selalu hormat orang. Saya daripada kecil kalau saya pergi, dia kata kalau pergi macam lalu kan kita lalu immigration, jumpa orang, kita hormat orang dulu. Sebelum orang hormat kita hormat orang dulu kata. Tak kira orang tu besar kecil, mana kita pergi jaga bahasa dia kata. Cakap nak apa budi bahasa nak beri. Kita hormat orang akan hormat kita. Tak kira orang tu kita mesti hormat orang dulu sebelum. Itu saya So dia kata kalau kita ada rasa macam itu, orang mesti suka kita. Jadi maknanya tapi memang orang tua dulu kalau kita nak merantau itulah pesanan dia. Maknanya hormat orang kan. Cakap baik. Cakap baik-baik. Dia kalau macam kat kampung tu nanti ada satu kawan saya Udin. Budak tu lah anak Udin ni lah. So Udin lalu dia lalu kau tengok Udin tu. Bila bola dengan anak nakal, dia kalau lagi jauh. Kata dia. Dia tegur tu orang kena nakal dia kata bahasa dia bagus. Dia itu dia kata. Kita macam gitu, kita jumpa orang, lalu kita hormat. Lalu kalau dia kata kalau kau lalu kat custom tu, kalau immigration tu kau. Orang mesti suka kau. Hormat manusia ada perasaan kan, maknanya rasa untuk dihormati dan benda tu yang memang amalan kita sebagai orang Melayu pun memang saling menghormati orang kan. Kita memang kita lah. Satu orang Johor ni tu. Okey bang. Abang kalau kat sini beli baju Teluk Belanga kat mana biasa? Teluk Belanga, okey. Kalau Teluk Belanga ni sekarang datanglah saya punya butik dekat Danai Alam. Okey. Yang ini saya punya kurta. Okey, masya-Allah. Di mana? Di Jalan Danai Alam. Danai Alam. Oh, okey. Wei saja Pivot Coffee dia sampai ni. Oh, Pivot Coffee insya-Allah. Ustaz dah rasa kopi kita tak? Okey, insya-Allah. Oh, kan? okey. So jadi okey. Jadi maknanya saya tengok sekarang ni abang ada maknanya untuk baju kurta jubah jubah kan? Jubah, kurta, jubah. Sekarang ni untuk raya ni kita ada Teluk Belanga banyak juga. Saya ada kopi, premium kopi, ada teh tarik ada dengan kopi nenas. Okey. Kopi nenas Kopi nenas, sedap kopi nenas. Kita bekerjasama dengan Lembaga Nenas Johor tau. Oh, masya-Allah. Okey, baik. Lepas tu sekarang ni tengah kumpul sikit Ustaz. Saya punya untuk madrasah saya dekat Tanah Duika dekat Linggi. Dekat Linggi. Linggi. Kan sekarang ni saya sekolah saya yang Al-Bayan kat sini, kat Danai Alam. Tapi kita baru ni ada orang wakafkan Tanah Duika. So kita nak buat sekolah tu nanti besok yang sini pindah ke sana. Jadi sekolah tahfiz abang sekarang ada dekat Danai Alam. Danai Alam. Sekarang semua tak ada dalam 40 orang Yalah. Masya-Allah. Apa yang menyebabkan abang terinspirasi untuk buat sekolah tahfiz? Waktu saya kan Ustaz, waktu tu masa tu saya selalu benda tu macam saya rasa aku kerana pasal
pasal untuk okay lah, Allah bagi saya bakat tu kan. Bakat tu, so jadi mestilah ada saya nak beri balik. So saya rasa saya nak pergi balik macam ni. This is saya nak tinggalkan ke satu benda kan. Saya rasa macam saya rasa banyak sangat bersyukur lah dia bagi saya suara, bagi saya bakat. So jadi saya dalam imagine saya macam gitu lah. So jadi lepas tu waktu saya ada duit tu, saya cakap dengan ustaz saya kenal ustaz tu yang datang rumah saya cakap dia saya dulu nak saya dah nak buat sekolah. Lepas tu saya duit saya nak buat tu sekolah saya kena tipu je kan. So Allah balik tarik balik kan. So jadi akhirnya saya berjaya lah. Dah 5 tahun lah dia nak diam. Masya-Allah. Dah 5 tahun lah. So jadi, waktu pertama saya masa pergi umrah tu lah, saya depan tu saya bertanya lah. Saya tanya, saya dapat jawapan tu kan. So jadi saya balik, saya terus okay, ni yang aku nak bagi balik lah. Kita kita jadi penyanyi, so kita ada tanggungjawab untuk beri balik. Masya Allah. Dan saya sangat faham, maknanya pengendalian sekolah tahfiz bukan benda mudah. Ya, bukan mudah. Ya, saya doakan mudah-mudahan Allah terus buka ruang-ruang perniagaan yang luas bagi abang. Sebab kadang-kadang kita tahu maknanya buat sekolah tahfiz dia bukan mudah. Kan kadang biaya pembayaran ada, cabaran-cabaran dia. Cabaran ni sebab tu saya dah 5 tahun, sebab tu kita punya student, saya cakap dengan ustaz je, kita jangan ramai-ramai, nanti sekarang kita yang payah. So kita sederhana je. Sederhana tapi kita dapat layer yang kualiti lah. Betul. So yang ni besok kalau tanah duika ni senang lah, kita boleh lah pertanian sikit kan. Wah. Kan? Untuk diorang kan. So alhamdulillah. Tapi kos pun tak besar, tak tinggi sangat nak buat sekolah tu dalam 700 lebih je lah. 700,000. 700 lebih dan 760 tu kita pakai Australian teknologi. Saya tak nampak abang ada pewawaran untuk wakaf. Mungkin abang boleh kongsikan kalau ada nak buka untuk wakaf ke? Sebab boleh kalau bagus juga kalau boleh juga pergi dekat sama dengan abang kan. Dekat IG Al-Bayan. Situ ada banyak informasi. Al-Ji Al-Bayan. Tahfiz abang nama IG saya Al-Bayan. Al-Bayan Sekolah Quran dan Hadis. Al-Bayan Sekolah Quran dan Hadis. So nanti mungkin abang boleh wawarkan kat situ waktu nak start buka je. Ya, maknanya jadi at least semua dapat maknanya kalau tak banyak maknanya mampunya untuk maknanya membuat wakaf. Sebab wakaf adalah benda yang kekal. Pahalanya tu. Masya-Allah. InsyaAllah. Ya Allah. Al-Bayan tahfiz Al-Bayan. Dia IG Al-Bayan. Al-Bayan Sekolah Al-Quran dan Hadis. Al-Bayan SOC School of Quran and Hadis. InsyaAllah. Wah tu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pemudahkan. Mudah-mudahan Allah InsyaAllah bantu segala usaha tu. Lepas tu nanti bila kita nak pergi diving? Tunggu MC. InsyaAllah bang, insyaAllah. Lepas PKP ni kita boleh diving insyaAllah. Sekarang Ustaz ni Ustaz program yang terkini. Yang terkini ni saya sedang dengan Yayasan Al-Amin. Saya ada satu Yayasan Al-Amin dipanggil. Jadi saya faham sekarang ni ada orang yang ramai kena berhenti kerja, maksudnya kena buang kerja dan sebagainya. Jadi saya dengan InsyaAllah level saya course director. Course director ni boleh train untuk instructor. Sebenarnya kan diving kan ada 5 instructor diving ada 5 stage dia. 1 sampai 4 ngajar student. Yang kelima ni dia main course director, boleh ngajar untuk instructor lah.
Jadi saya nak mungkin lepas PKP ni saya nak tawarkan bagi siapa-siapa yang nak ambil instructor, Yas Al-Amin akan sponsor separuh daripada tu. Okey. Jadi maknanya anak-anak kita ni, anak-anak muda ke ataupun orang yang kena berhenti kerja ni, dia boleh mulakan career baru dalam diving. Sebab diving ni dia growing market dekat belah kita ni. Dan lesson international, so maksudnya maknanya mereka boleh ngajar satu dunia nanti. Mana-mana pun. Sebab instructor tu instructor international. Itu Bagus lah. apa yang saya boleh bantu orang lah, sebab saya tengok kadang-kadang banyak orang kena buang kerja lah apa kan. Jadi maknanya kita nak bantu banyak, macam nak bagikan maknanya mungkin tak banyak sangat. Kita bagi dia pancing bang, pancing. Maknanya apa yang kita pergi pancing, okey, maknanya kita train untuk instructor dan dia jalan sendiri. Mudah-mudahan untuk nafkah dia, keluarga dia. Yalah. Itu je lah. Yang terkini. Okey bang, insyaAllah kita di maknanya masa-masa akhir ni, mungkin abang boleh maknanya bagi satu makna nasihat yang berguna kepada nurtizen kita sekalian. Nurtizen sekalian. Okey. Apa nasihat sebagai orang yang maknanya orang yang tidak muda maknanya yang pengalaman banyak. Pengalaman banyak. Ya, pengalaman banyak. Terutamanya dalam membina kejayaan maksudnya motivasi apa yang boleh dikongsikan insya-Allah. Okey, kepada semua netizen, saya tahu macam sekarang ni kan banyak keadaan sekarang ni kan. Kita jangan patah hati lah. Jangan patah hati. Paling penting kita berusaha terus. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan satu, jangan sini. Kita berusaha cari. Tentu ni pasti ada jalan. Sebab keadaan sekarang banyak orang cakap ada orang kena buang kerja, ada orang apa. So jadi dugaan tu pasti ada yang terbaik di sebalik di sebalik awan hitam tu pasti ada cahaya yang indah kan. Jadi bersabar, dan yang penting believe lah. Dia kita believe kan. Believe, kita percaya yang ini adalah yang dugaan yang terbaik untuk kita. Kerana dugaan tu masing-masing dugaan berlainan-berlainan kita sebagai manusia. Jadi kita harus sentiasa, kerana sabar tu dia sangat indah. Sabar tu sangat indah. Dia ada satu yang indah di sebalik kesabaran tu. Jadi dan jangan lupa Al-Waqiah nak kena lebih sikit. Baca surah Al-Waqiah Ya. Al-Waqiah lebih. Pengalaman abang, pengalaman saya. Baca surah Al-Waqiah ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Mesti tenangnya. Dia sikit je duit tu, tapi rezeki tu sikit, tapi masya-Allah. Dia punya tak habis lah. Masya-Allah. Pasal saya dah pernah lalu tu, orang cakap, macam mana ni? Saya selalu cakap diorang, baca Al-Waqiah lah. Baca, kau dan kau tahu dia bagi. So saya saya cakap, dan jangan kita mengadu lah. Jangan kita mengadu mengadu kat dia. Jangan mengeluh lah. Jangan mengeluh. Mengadu kat dia. Kalau mengadu kat dia je. Untuk dia sebesar biji sawi je. Betul. Masya-Allah. Kan? Itu testimoni iman yang sangat bagus daripada abang. Maknanya mengamalkan surah Waqiah dan mana Allah buka jalan keluar bagi masalah. Yang itu waktu tu Ustaz, masa tu saya memang kira dah terbaring atas lantai tak. Waktu tu dugaan tu saya memang dah macam bukan saya lagi. Saya berbual ni kira macam tembus lah. Macam kira macam masa tu saya tak, itu paling peak sebenarnya dugaan yang tak pernah saya ni. Tapi Al-Waqiah tu menyelamatkan. Masya-Allah. So jadi itu satu testimoni iman yang bagus daripada abang, maknanya untuk para nurtizen sekalian kan, sabar, maknanya berdoa pada Allah dan baca surah Al-Waqiah sebagai amalan.
Settle lah kan. Settle, insyaAllah. Settle. Dibahagia je kan. Masya-Allah, baik. Okey bang, terima Okey. kasih banyak sudah Okey. bersama kita pada malam ini. InsyaAllah nanti lapang-lapang kita boleh berceloteh lagi. Berceloteh lagi. Tapi sebelum ni, tapi saya suka tengok apa tonton yang tu pasal Melayu tu. Oh, okey. Dalam Melayu tu. Itu Ya. dulu saya dah dengar ni, tapi bila saya tengok tonton ustaz ni baru saya dapat clear picture. Dulu saya pernah dengar orang, tapi yang tu memang clear picture. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Saya 2009 saya mengajar dekat Rusia. Moscow State University tu jumpa manuskrip Melayu tu. Dahsyat kan. Masya-Allah. Ya. Macam orang tu cakap dengar orang cakap benda tu je, tapi yang tak tahu yang sampai benda tu dekat Russia. Betul. Kan. Tapi alhamdulillah, masya-Allah tu. Masya-Allah. Okey, Mat. Terima kasih Ustaz. banyak. Okey, Saya doakan Abang terus sihat dan keluarga. Sama-sama Salam kita semua, pun insya-Allah. doa juga sama. Hai Nurtizen. Okey. Nurtizen. Demi cintaku padamu. Masya-Allah. Lagi bang. Kemanapun kau kan ku bawa, ke hujung dunia, ke bintang, ke jora. Siapa yang bawa? Kita bawa siapa tu? Allah. Masya-Allah. Okey Ustaz. Okey, Assalamualaikum terima Ustaz. kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Piwit. Okey, baik. Terima kasih banyak bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Abang Imi dan mana keluarga dan kepada sidang Nurtizen sekalian. Mudah-mudahan ada benda yang kita belajar pada malam ini mengenai pengalaman, maknanya orang yang menempah kejayaan, maknanya tetap bergantungan pada Allah, maknanya ayat Quran, begitu juga dengan maknanya usaha. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah berputus asa dalam usaha apa yang kita buat hari-harian, insya-Allah. Okey, sekian saja perkongsian kita pada hari ini. Insya-Allah esok kita akan sambung ni pukul 8 pagi seperti biasa kan. Tapi esok mungkin saya dalam perjalanan sebab pukul 8 pagi tu saya ada maknanya program ke satu tempat, mungkin kita buat live daripada kereta insya-Allah. Okey, sekian kita akhir dengan doa dan sama-sama kita tasbih kafarah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala kesusahan kami ya Allah. Bantulah segala urusan kami ya Allah. Jika tanpa bantuan daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kesusahan ya Allah. Engkau menyaksikan segala kesedihan hati kami ya Allah. Berikan ketenangan dan kegembiraan-Mu kepada kami ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kesedihan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala hajat dan cita-cita kami ya Allah. Bantulah kami dan kurniaan yang baik daripada-Mu ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kekurangan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami ya Allah. Berkatilah hidup dan umur kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keadaan iman dan kesihatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Jom sama-sama kita baca insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak. Terima kasih pada kita semua. Mudah-mudahan terus Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan dan rahmat kepada kita insya-Allah. Jumpa esok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.